علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب سلم لنا مستقيمة وهداية للصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين sekian. Dan niat mufarakah makmum dengan uzur. Tiada luput fadilah seperti keuzuran berdiri makmum. Seperti keuzuran diri makmum atau meninggal imam akan sunnah yang dimaksudkan seperti tasyahud awal atau kunut atau melebihi memanjang imam padahal makmum dhaif atau ada gaduh. Dan niat mufarakah makmum dengan uzur. Tiada meluput fadilah jamaah. Jadi makmum apabila dia niat mufarakah. Niat mufarakah oleh makmum itu ada beberapa hukum. Setengah daripadanya wajib. Setengah daripadanya wajib di atas makmum meniat mufarakah. Seperti masalah yang lagi akan datang sebut. Ada kalanya niat mufarakah itu niat mufarakah yang harus dengan sebab ada uzur, maka itu tidak meluputkan fadilah jamaah. Adapun niat mufarakah yang makruh, maka itu meluputkan fadilah jamaah. Jadi ada kalanya makruh niat mufarakah, ada kalanya harus niat mufarakah, ada kalanya wajib niat mufarakah. Maka di sini masalah harus bagi makmum niat mufarakah dengan sebab ada uzur. Dan niat mufarakah dengan ada uzur itu tidak meluputkan akan fadilah jamaah. Katanya dan niat mufarakah makmum dengan uzur. Niat mufarakah makmum dengan uzur adalah hukumnya harus. Dengan sebab ada uzur, maka hukumnya harus. Lagi pulanya tiada meluputkan fadilah jamaah. Lagi pulanya tidak meluputkan akan fadilah jamaah. Misal uzur yang mengharuskan niat mufarakahnya ialah seperti keuzuran diri makmum. Seperti keuzuran diri makmum, seperti keuzuran yang ada pada diri makmum. Seperti keuzuran diri makmum, yakni seperti keuzuran yang ada pada diri makmum atau yang berlaku pada diri makmum. Sama saja keuzuran itu ialah keuzuran yang boleh meninggalkan jamaah ataunya tidak. Sama saja keuzuran itu ialah keuzuran yang boleh meninggal, yang mengharuskan tinggal jamaah ataunya tidak. Seperti sakit,
tiba-tibanya jatuh sakit. Tiba-tibanya di dalam dia sedang sembahyang berjemaah, dia datang tiba-tibanya jatuh sakit. Maka sakit ini sekiranya kalau belum pada nak datang jemaah, sekiranya kalau dia di dalam keadaan sakit, maka dah tak jadi sunat, maka dah jadi uzur bagi dia untuk meninggalkan jemaah. Kalau Jumaat pun gitu juga. Dengan sebab seorang itu apabila dia sakit, maka jadi keuzuran dia bagi untuk datang Jumaat dan datang kepada jemaah. Maka sekiranya kalau dia sakit belum pada datang jemaah, maka sakit itu setengah daripada keuzuran meninggalkan sembahyang jemaah. Maka begitu juga kalau sakit di tengah-tengah sembahyang, tiba-tibanya sakit perut masalah. Tengah-tengah duk sembahyang jemaah, tiba-tibanya datang sakit perut masalah. Dia nak tunggu nanti selesai bersama dengan imam, nak tunggu selesai beri salam sama dengan imam tu tak boleh nak tahan. Mesti maka boleh bagi dia tu mufarakah untuk nak selesaikan akan sembahyang lebih dulu daripada imam. Dengan sebab dia sakit perut masalah. Artinya mana-mana saja setiap-tiap keuzuran yang boleh meninggalkan jemaah. Sekiranya kalau keuzuran itu berlaku pada tengah-tengah sembahyang, sekiranya kalau keuzuran itu berlaku di tengah-tengah sembahyang, maka boleh nak niat mufarakah. Maka niat mufarakah dia tu tidak meluputkan akan fadilah jemaah. Dengan sebab keuzuran ini, keuzuran bukan apabila ada keuzuran bagi seorang pada ketika dia sembahyang, bukan sekadar niat mufarakah harus bagi dia, bahkan berhenti akan sembahyang, memutus akan solat pun boleh sekiranya kalau ada keuzuran. Contohnya dia sembahyang tak kira dia sembahyang seorang diri ke, dia sembahyang bersama dengan imam ke masalah, tiba-tibanya sakit perut masalah, sakit perut cirit masalah, nak terus di atas sembahyang tak boleh, maka boleh dia nak berhenti sembahyang untuk nak pergi ke tandas. Nanti lepas qada hajat dia mulaikan sembahyang balik dengan sebab ada keuzuran. Maka dengan tilik kepada hukum begitu, apabila katanya sembahyang yang fardu, kita maklum bahawasanya sembahyang fardu haram kita berhenti belum pada beri salam. Kalau sembahyang sunat makruh kita berhenti belum pada beri salam. Tetapi sembahyang fardu sekiranya kalau ada keuzuran datang ketika sembahyang, maka boleh kita nak berhentikan sembahyang walaupun sembahyang itu sembahyang fardu sekalipun dengan sebab ada keuzuran. Maka tilik kepada sembahyang sendiri, asalnya tak boleh haram kita niat mufarakah, kita berhenti pada sembahyang kalau tidak ada uzur. Tetapi kalau ada uzur, kita boleh nak berhenti sembahyang dengan sebab ada uzur. Maka apakah laginya kalau kita berjamaah sehingga sembahyang sendiri, diri sembahyang sendiri itu sekiranya kalau ada keuzuran boleh kita nak berhenti sembahyang. Tapi kena sembahyang balik lah. Seperti sembahyang zuhur masalah, sembahyang boleh 1 rakaat masalah atau 2-3 katalah. Tiba-tibanya sakit perut cirit masalah. Tak boleh nak tahan lagi. Maka boleh kita nak berhenti sembahyang kita, terus pada tandas, selepas tu mulai balik. Itu sembahyang, diri sembahyang sendiri boleh nak berhenti di tengah-tengah sembahyang sekiranya kalau ada keuzuran. Apakah lagi kalau berjemaah? Berjemaah itu sifat bagi sembahyang. Diri sembahyang sendiri boleh nak berhenti di tengah-tengah jalan sekiranya kalau ada unsur. Apakah lagi kalau jemaah? Maka jemaah di sini maknanya boleh kita harus sangatlah untuk nak niat mufarakah. Niat mufarakah tu mana memutuskan kita daripada imam. Niat memutus kita daripada imam
Boleh sangatlah dengan sebab ada keuzuran. Keuzuran di sini yang dia misalnya seperti keuzuran diri makmum. Yang keuzuran yang berlaku pada diri makmum. Nah, keuzuran yang berlaku pada diri makmum. Itu keuzuran diri makmum. Atau meninggal imam akan sunnah yang dimaksudkan. Seperti tasyahud atau kunut. Ini keuzuran yang boleh, yang mengharuskan akan niat mufarakah oleh makmum akan imam, tidak meluputkan fadilah jamaah. Setengah daripada keuzurannya, meninggal dia di sini, yang tadi keuzuran diri makmum, itu keuzuran itu sama pada pihaknya. Ada boleh uzur yang boleh meninggalkan jemaah ataunya tidak. Adapun keuzuran kata meninggal imam akan sunat ini tidak jadi keuzuran bagi meninggalkan jemaah. Jadi mesti kita kena datang sembahyang jemaah dulu. Sekiranya kalau imam itu meninggalkan sunat yang dimaksud, maka boleh kita nak niat mufarakah. Tetapi kalau imam tidak tinggal, imam kerjakan sunat yang dimaksud, maka tak boleh kita nak niat mufarakah. Dengan maknanya, ia tak sama dengan sakit tadi. Sakit tu ialah keuzuran yang boleh meninggalkan jemaah. Sekiranya kalau kita sakit di awal-awal, belum pada nak datang, jadi tak payah datanglah kita kepada sembahyang jemaah. Maka sekiranya kalau ketika nak datang tu belum sakit lagi, tetapi ketika sedang kita jadi makmum, tiba-tibanya kita datang kedatangan sakit masalah, maka boleh kita nak niat mufarakah dengan ada uzur itu, serta tidak meluputkan fadilah jamaah. Tetapi dengan sebab imam meninggalkan sunat yang maksud, kita katanya selalu imam ni tak baca kunut, selalu imam ni tak baca tasyahud awal, itu bukan alasan kita tak pergi sembahyang jemaah. Itu bukan alasan kita tak pergi sembahyang jemaah. Kita pergi dululah. Pergi sembahyang jemaah, nanti tengok dia nak tinggal tasyahud ke tidak. Kalau dia mengerjakan tasyahud awal, kita terus bersama dengan dia. Kalau dia tidak mengerjakan tasyahud awal, maka kita diberi pilih, kita nak ikut dia pun boleh, artinya nak mufarakah untuk nak bolehkan baca tasyahud awal pun boleh juga. Ini maknanya keuzuran yang masalah meninggal imam akan sunat, ini bukan alasan bagi meninggalkan jemaah pada awal jemaah. Jadi maknanya sekiranya kalau imam tadi itu selalu dia tinggal tasyahud awal, kita kena pergi bersama jemaah bersama dengan dia. Kalau dia tu imam ratib masalah, tetapi apabila kita mulai jadi makmum dia, nanti tengoklah dia nak baca ke dia tak nak baca. Kalau dia baca, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak baca, kita nak tinggal sama dia pun boleh. Sebab tasyahud awal ni kalau imam tinggal, kita makmum pun mesti tinggalkan juga. Maka dengan sebab tu apabila imam tak baca, tinggalkan tasyahud awal, kita nak baca, boleh kita niat mufarakah. Imam tinggal tasyahud awal, kita nak baca tasyahud awal, maka boleh kita nak niat mufarakah. Begitu juga kunut. Kunut masuk di dalam bagai sunat yang dimaksud. Maka sekiranya kalau imam itu tinggalkan kunut, kita nak baca kunut. Imam tak baca kunut, kita nak baca kunut. Tetapi kalau kita baca kunut, memanglah kita jadi terbelakang daripada imam. Apabila kita jadi terbelakang daripada imam, barangkali nak bawa kepada batal sembahyang. Lalu tu kita apabila kita nak baca kunut, imam tak baca, boleh bagi kitanya meniatkan niat mufarakah. Niat mufarakah dengan rupa begitunya ialah niat mufarakah yang dengan ada uzur, tidak meluputkan fadilah jamaah. Masalah dia katanya meninggal imam akan sunat yang dimaksudkan. Apa dia sunat yang dimaksud? Sunat yang dimaksud, kalau mengikut didhabit oleh Ibn Hajar dalam kitab Tufahnya,
Maksud dengan nak tahu manakah yang ialah sunat sembahyang, yang dikatakan sunat yang dimaksud. Satunya dia katanya setiap-tiap sunat yang digantikan dengan sujud sahwi adalah sunat yang dimaksud di dalam sembahyang. Setiap-tiap sunat kalau tinggal mesti sunat digantikan dengan sujud sahwi. Itu seperti misal dia ialah tasyahud awal atau kunut. Itu satu jenis sunat yang dimaksud. Artinya setengah daripada sunat yang dimaksudnya ialah setiap-tiap sunat yang khilaf di antara ulama pada wajib ataunya pada sunat. Jadi maknanya sunat yang di dalam mazhab kitanya sunat, tetapi di dalam mazhab lain adalah wajib. Suatu perkara yang dibuat di dalam sembahyang dalam mazhab lain itu adalah wajib, ada di dalam mazhab kita ialah sunat. Misalnya seperti tasbih. Seperti tasbih pada ketika sujud dan rakaat. Bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, mengucap tasbih pada ketika rakaat dan pada ketika sujud. Katanya dalam mazhab Imam, dalam mazhab Hambali adalah wajib. Tasbih pada ketika rakaat, pada ketika sujud. Tasbih dalam rakaat, dalam sujud tu dalam mazhab kitanya sunat, tetapi dalam mazhab Hambali adalah wajib. Maka bacaan tasbih pada ketika rakaat, pada ketika sujud tu adalah masuk di dalam sunat yang dimaksud. Maknanya sekiranya kalau imam itu dia rakaat, dia tak tasbih, dia rakaat sekadar mana? Sekadar dapat tamakninah saja. Sekiranya kalau imam dia rakaat, dia ambil sekadar tamakninah saja. Selepas pada cukup sampai tamakninah, dia i'tidal. Begitu juga ketika dia sujud, dia tidak bertasbih. Dia tidak bertasbih, hanya dia sujud sekadar tamakninah saja. Maka tasbih pada ketika rakaat dan pada ketika sujud itu adalah sunat yang dimaksud. Maka sekiranya kalau imam tinggalkan tasbih dalam rakaat, dalam sujud, maka itu adalah keuzuran, boleh kita niat mufarakah daripada imam. Niat mufarakah dengan imam dengan sebab imam tak baca tasbih dalam rakaat, dalam rakaat, dalam sujud, boleh ada ialah jadi uzur untuk kita mufarakah dengan dia. Harus kita nak mufarakah daripada dia. Dan yang ketiganya ialah sunat-sunat yang besar kelebihannya, tetapi tak masuk dalam sunat ab'ad, tetapi tak ada khilaf pada wajib, seperti bacaan surah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Seperti bacaan surah pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua. Ini semua mazhab tidak ada siapa yang mengatakan wajib. Semua mengatakan sunat. Lagi pulanya bukan sunat ab'ad kalau tinggal disunatkan sujud sahwi, bukannya begitu. Tetapi kelebihan baca surah selepas pada baca Fatihah itu ialah kelebihannya amat besar. Maka sekiranya kalau rakaat pertama yang kedua itu imam tak baca surah, selepas pada baca Fatihah terus imam rakaat. Selepas pada baca Fatihah terus imam rakaat. Maka dengan sebab itu boleh kita nak niat mufarakah untuk kita nak dapat baca surah. Sebab apa dia bacaan surah selepas pada Fatihah itu adalah masuk di dalam kata sunat yang dimaksudkan. Maka sekiranya kalau imam tak baca surah, sudah baca Fatihah amin, dia terus rakaat. Maka boleh kita nak niat mufarakah daripada dia. Niat mufarakah tu masuk dalam niat mufarakah dengan uzur, tidak meluputkan fadilah jamaah.
Itulah yang dikatanya sunat. Sunat apa dia? Sunat yang dimaksud. Jenis-jenis sunat yang dimaksud seperti tasyahud awal, seperti kunut. Sebab benda ni kalau kita tinggal disunatkan sujud sahwi. Artinya jenis-jenis sunat dalam mazhab kita wajib dalam mazhab lain. Itu pun termasuk di dalam sunat maksudah, panggilan dia. Artinya setiap-tiap sunat yang besar kelebihannya seperti bacaan surah, maka adalah sunat yang dimaksudkan. Jadi pendeknya kita kira beginilah. Mudah katanya setiap-tiap sunat sekiranya kalau imam tak buat tetapi kita nak buat. Setiap-tiap sunat yang kalau imam tinggalkan dan kita mengerjakan, tentu sama sekali kita akan ketinggalan jauh daripada imam. Jadi setiap-tiap sunat kalau kalau imam tu tinggal tak buat, tetapi kalau kita kalau imam tak buat, kita buat, tentu sama sekali kita akan ketinggalan daripada imam. Jadi mana kalau imam tak buat, kita tidak dapat nak buat. Tidak ada masa untuk nak buat. Seperti tasyahud awal, seperti kunut, seperti bacaan surah, seperti tasbih tadilah. Semua tu kalau kita bayangkan, sekiranya kalau imam tak baca tasyahud, tak baca kunut, kalau imam tak baca tasbih, kalau imam tak baca surah, kita tak ada masa nak buat benda-benda itu kalau imam tak buat. Tetapi kalau sunat jenis mana-mana sunat, kalau imam tak buat, kita sempat nak buat. Seperti apa dia? Akak tangan daripada akak tangan ketika kita bangun daripada i'tidal, akak tangan daripada apabila kita bangun daripada tasyahud awal, imam tak akak tangan buat begini. Imam tak akak tangan buat begini, maka kalau imam tinggal, kita buat, boleh nak buat. Jadi setiap-tiap sunat, kalau imam tak buat, kita ada masa untuk nak buat. Kita boleh nak buat. Seperti akak tangan masalah. Seperti letak tangan, seperti sama juga letak tangan ketika mana? Ketika berdiri, letak tangan di antara letak tangan di antara bawah pada dada, atas pada pusat tu. Sekiranya kalau imam tak letak tangan di situ, maka kita boleh nak letak. Maka itu tak masuk dalam sunat yang dimaksud. Jadi pendeknya kita dengan secara ringkasnya, sunat yang dimaksud ini sekiranya kalau imam tak buat, kita tidak ada masa nak buat. Kalau kita buat juga akan ketinggalan jauh kita daripada imam. Akan ketinggalan kita daripada imam. Maka boleh. Itu adalah sunat yang dimaksud. Sekiranya kalau imam tinggalkan sunat yang dimaksud, maka jadi keuzuranlah kita, ada keuzuranlah kita untuk nak niat mufarakah. Atau melebihi memanjang imam. Ini satu keuzuran, boleh niat mufarakah, tidak meluputkan fadilah jamaah. Atau melebihi memanjang imam padahal makmum dhaif atau ada gaduh. Ada gaduh ni maknanya ada sibuk. Ada urusan, ada sibuk dengan kerjaan-kerjaan. Ada gaduh maknanya ada sibuk dengan kerjaan-kerjaan lain. Atau melebihi memanjang imam. Melebihi maknanya imam sangat memanjangkan. Memanjang, yang memanjangkan akan apa dia? Memanjangkan akan bacaan surahnya, artinya lain-lain daripadanya dan lain lagi dan lainnya.
Seperti imam sangat panjang pada bacaan surah. Artinya imam tu sangat memanjang pada rokok. Pada rokok masalan. Adapun imam memanjangkan sangat pada i'tidal, pada sujud, pada duduk antara dua sujud, maka itu membatalkan sembahyang. Sebab i'tidal dan sujud, i'tidal dan duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Adalah rukun yang pendek. I'tidal dan duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Dengan sebab dia rukun yang pendek, tak boleh kita memanjangkan sangat. Sekiranya kalau i'tidal lebih lama daripada bacaan Fatihah dan duduk antara dua sujud itu lebih lama daripada bacaan tasyahud, maka membatalkan sembahyang. Ini tempat maknanya memanjang oleh imam pada bacaan seperti pada bacaan surah, atau memanjangkan rukun-rukun yang boleh memanjangkan akan rokok, memanjangkan sujud, begitulah. Itu makna katanya, atau melebihi memanjang imam. Mana imam sangat memanjangkan akan bacaan surah dia. Imam sangat memanjangkan akan rokok dia. Padahal makmum, sebelah balik makmum ini dhaif, orang yang tak kuat. Dia tak boleh nak berdiri lama-lama. Sekadar baca surah pendek-pendek, boleh tahanlah dia. Makmum ini, kita katanya. Tetapi kalau imam tu baca surah panjang, 10 minit, 15 minit baca surah tu, dia tak boleh nak tahan. Dengan sebab dia tu orang yang dhaif, lutut dia tak nak sihat mana masalah, tak boleh nak berdiri lama-lama. Maka bolehlah dia tu nak niat mufarakah. Dengan sebab makmum dhaif, dengan maknanya kalau dia tunggu imam baca surah yang panjang tadi tu, membawa kepada dia tu hilangkan khusyuk. Membawa kepada dia tu hilang khusyuk. Dengan sebab kalau imam baca surah pendek-pendek tak berapa lama sangat, dia lutut dia tak ada masalah lagi, dia khusyuk lagi, tenang lagi hati dia. Tetapi apabila imam tu memanjangkan baca surah, jadi khusyuk dia dah habis, atau mengurangkan khusyuk. Khusyuk dia tu jadi kurang, artinya tak khusyuk langsung. Habis langsung khusyuk dia. Dengan sebab itu ingat, bila lagi lah imam nak rokok, bila lagi imam nak rokok, ingat begitu. Jadi apabila begitu menghilangkan khusyuk, dengan sebab dia tu dhaif, imam tu memanjang, maka harus dia tu niat mufarakah, dengan sebab tak boleh nak tunggu bersama dengan imam, dengan sebab dia tu orang dhaif. Itu begitu. Jadi kira katanya dhaif tu setara mana, sakat mana dikira kata dhaif, sekiranya kalau dia tunggu nak bersama dengan imam tu menghilangkan khusyuk atau mengurangkan khusyuk. Tak boleh nak khusyuk lagi pada sembahyang, atau jadi kurang khusyuk dia. Itu ada, maka sekadar itu jadi ada uzur lah, dia bolehlah dia nak niat mufarakah daripada imam. Gitu. Jadi masalahnya apabila imam memanjang akan bacaan atau lain-lain daripada seperti rokok tadi. Apabila imam sangat memanjangkan akan surah, akan bacaan surah, ataunya rokok, ataunya sujud, maka boleh terus ke tidak kita nak makmum nak niat mufarakah? Bukan begitu. Bukan semata-mata, bukan maksud nak cerita katanya apabila imam itu sangat memanjangkan bacaan surah, kita boleh mufarakah dengan secara, dengan sebab imam tu memanjang, bukan semata-matanya begitu. Kena tengok sebelah balik kita boleh tahan ke tidak nak ikut dia. Sekiranya kalau dia tu sangat memanjang, menyebabkan hilang khusyuk di kita, maka bolehlah. Tetapi kalau imam memanjang, kita lagi suka. Kalau imam memanjang, kita lagi suka, maka itu tak jadi uzur.
Artinya tidak terasa apa-apa, tak terasa jadi sakit lutut ke masalah, tak jadi tak jadi tak membawa kepada hilang khusyuk. Imam memanjang, imam memanjangkan bacaan surah, imam memanjangkan rokoknya, tak menghilangkan khusyuk kita, maka itu tak jadi unsur. Itu maknanya memanjang oleh imam akan bacaan surah atau rokok masalah tadi itu bukan semata-mata memanjang tu jadi keuzuran. Bahkan kena tengok kita sebelah balik umum. Balik makmum ini. Hilang khusyuk ke tidak dengan sebab memanjang oleh imam tadi. Sekiranya dengan sebab dia memanjang kita jadi hilang khusyuk, jadi uzur. Tetapi kalau imam memanjang kita lagi suka lagi khusyuk, itu tak jadi uzur. Artinya imam memanjangkan akan bacaan surah, kita tak hilangkan khusyuk kita, maka tak jadi uzur juga. Sebab khusyuk dalam sembahyang ni penting sangat. Atau gaduh, ini pun sama, sekiranya menghilangkan khusyuk juga. Atau gaduh maknanya ada sibuk, ada urusan, walaupun urusan itu tak besar sangat sekalipun. Walaupun urusan itu bukan urusan yang penting sangat sekalipun, dalam kitab Tufah dia katanya walaupun urusan yang ringan-ringan sekalipun. Anak duk tunggu dalam kereta masalah. Anak kita tinggal isteri kita dalam kereta, kita masuk sembahyang di dalam masjid. Tetapi tak boleh lama sangatlah, nanti menangis, nanti apa pula dalam kereta. Jadi itu mana ada urusan lah. Tapi urusan anak menangis ni bukan dia urusan yang besar sangat. Bukan kesibukan yang besar sangat, bukan projek besar itu. Maka dah jadi dah. Maknanya sebab tu dalam kitab Tufah dia kata walau khafifan, walaupun urusan sana itu yang sibuk tadi itu bukan urusan yang besar-besar sangat. Seperti tadi, kita tinggal anak kita dalam kereta, anak isteri kita dalam kereta, kita masuk solat dalam jemaah, sekiranya imam memanjang tadi itu, nanti anak kitanya menangisnya pun macam-macam, maka jadi keuzuran. Jadi maknanya dengan sebab imam memanjangkan akan bacaan atau rokok dan lain-lain lagi, maka membawa kita ada urusan nak buat banyak lagi, nak buat selepas pada salat. Artinya kita ni tak boleh sembahyang lama-lama, sekadar 10 minit tu boleh, tetapi nak sampai setengah jam, nak sampai 20 minit tu tak ada masa kita. Seperti nak masuk office pula ke masalah, sebab adalah macam-macam lah. Maka imam memanjang, maka itu adalah uzur. Boleh kita nak niat mufarakah. Niat mufarakah itu tidak meluputkan akan fadilah jamaah. Jadi pendekatannya, kalau dhaif pun pendekatannya semata-mata memanjang oleh imam, tak jadi uzur lagi. Kena tengok kita sebelah balik makmum ini dhaif ke boleh sabar bersama dengan dia ke tidak. Kalau tak boleh sabar, membawa kepada hilang khusyuk. Kalau tak boleh sabar di atas lama imam tadi, memanjang imam tadi sehingga menghilangkan khusyuk, maka jadi keuzuran, boleh kita niat mufarakah. Syaratnya begitu, bukan semata-mata memanjang oleh imam akan bacaan surah masalah dah jadi keuzuran, bukan begitu. Tengok kita boleh sabar ke tak sabar di atas memanjang imam. Kalau tak boleh nak sabar, dengan sebab kita dhaif, menghilangkan khusyuk, dengan sebab kita ada urusan nak buat lepas solat, tak boleh nak lamakan solat, sekiranya kalau imam tu memanjang, kita ada urusan, dalam hati tu ingat bila lagi imam nak rokok, bila lagi imam nak selesai pada bacaan surah. Duk nak tanya-tanya begitu dalam hati, itu menghilangkan khusyuk. Maka boleh kita niat mufarakah. Begitulah. Sebab tu macam berlaku dalam surau-surau masjid tu, dia orang perempuan tu bawa anak kecil masuk dalam masjid. Maka sekiranya dia sembahyang jemaah, imam sedang baca surah, agaknya surah yang dia baca tu jadi panjang sikit daripada biasanya.
maka anak dia tu sedang menangis. Maka menangis anak itu mengganggukan orang lain bersemayang, mengganggukan khusyuk orang lain bersemayang. Sekiranya kalau dia nak niat mufarakah untuk nak pergi kepada tempat anak dia yang sedang menangis, niat mufarakah, dia buat cara dia cepat-cepat untuk nak pergi pada tempat anak dia tu boleh. Itu adalah keuzuran tidak meluputkan fadilah jamaah. Sebab tu kalau setengah-setengah perempuan tu bawa anak kecil masuk dalam masjid dalam surau tu, sekiranya kalau anak dia menangis, bolehlah dia niat mufarakah untuk nak selesaikan sembahyang belum pada imam, boleh. Dengan mana niat mufarakah itu masuk dalam niat mufarakah dengan uzur, tidak meluputkan fadilat jemaah. Sebab kalau kita terus bersama dengan imam, anak menangis lagi kuat, lagi hilang khusyuk kita. Anak nangis lagi kuat, lagi hilang khusyuk kita. Bolehlah nak niat mufarakah untuk nak cepatkan sembahyang kita. Dan terkadang wajib. Dan terkadang wajib niat mufarakah. Dan terkadang wajib niat mufarakah. Sebab macam kata tadi, niat mufarakah ada kalanya makruh, ada kalanya harus, ada kalanya wajib. Dan terkadang wajib niat mufarakah. Rupa dianya seperti rupa wajib niat mufarakah oleh makmum, seperti datang sesuatu. Seperti datang sesuatu ni, seperti berlaku oleh sesuatu yang membatal bagi sembahyang imamnya. Seperti kedatangan suatu perkara yang membatalkan sembahyang imam. Seperti kedatangan suatu perkara yang membatalkan sembahyang imam. Seperti imam berhadas. Seperti imam berhadas batal wuduk di dalam solat. Tanya seperti apa dia? Kena najis. Seperti imam kena najis pada badannya atau pada pakaiannya, ataunya bercakap dengan cakapan yang panjang yang membatalkan sembahyang. Pendek katanya, imam sembahyang imam tu dah batal. Tetapi dia tidak berhenti dengan, boleh jadi dengan sebab dia tak tahu, artinya boleh jadi dia tahu tapi buat tak tahu. Jadi ginilah masalahnya. Jadi tiba-tibanya pada tengah-tengah sembahyang itu nyata kepada kita makmum bahwasanya, nyata kepada kita, kita tahulah mudah katanya, nyata kepada kita, kita tahu bahwasa sembahyang imam ini dah batal. Itu hasil maksudnya. Pada awal sembahyang kita tak tahu lagi kata sembahyang imam itu batal. Pada zahirnya sembahyang imam itu sah. Sebab tu kita boleh mengikut dia jadi makmum. Tetapi kalau kita tahu kata dia sembahyang dia tidak sah di awal, tak boleh nak mengikut dia awal lagi. Seperti kita tahu kata dia ni selepas pada dia beradas, dia tak ambil wuduk. Boleh jadi dia terlupa. Tiba-tibanya terus dia sembahyang. Maka itu tak boleh mengikut dia awal lagi. Jadi pada permulaan kita nak ikut dia tu, kita yakin katanya, artinya kita berat zon kita, kita yakin kata dia sembahyang dia ini sah. Sebab itulah kita ikut dia. Tetapi apabila sembahyang di tengah-tengah sembahyang, kita nyata kata imam ini batal
sembahyang dia dah batal. Batal sembahyang dia tu sebab apa? Sebab dia beradas, batal wuduk, atau sebab kena najis pada badan dia, pada pakaian dia. Artinya mana-mana sebab yang membatalkan wuduk, yang membatalkan sembahyang. Maka masalah di sini kita kena tengok beberapa macam kelakuan pula. Sekiranya kalau kita katanya imam ini awal-awal dia sembahyang tak ada masalah lah, dia ada wuduk, kita pun mengikut dia sebab kita ingat kata dia tu ada wuduk, dia sah sembahyang dia, kita pun ikut dia. Tiba-tibanya dia tengah-tengah sembahyang itu dia batal wuduk dia, seperti apa, dia keluar angin masalah, sedang sujudnya keluar angin, maka batal sembahyang dia. Apabila batal sembahyang dia, dia pun berjalan keluar daripada sembahyang. Dia pun berjalan keluar daripada tempat sembahyangnya. Maknanya apabila dia dah keluar angin masalah, artinya jatuh najis yang basah pada pakaian dia, dia pun berhenti sembahyang, dia berjalan pergi ke lain. Maka kita makmum tak payah niat mufarakah. Itu tak kena niat mufarakah. Masalah gitu. Dan gitu juga lepas tu, habis tu kalau ada orang yang naik ganti jadi imam, sekiranya imam yang pertama itu sembahyang tiba-tibanya batal wuduk dia, apabila dia batal wuduk, dia berjalan keluar daripada tempat berdiri dia, maka ada orang imam yang kedua naik ganti, maka itu kita jangan niat mufarakah lah. Lepas tu apabila ada imam yang naik ganti, kita tak payah niat mengikut imam yang baru yang naik ganti ni. Sebab kita niat dulunya saja sembahyang fardhu zuhur, makmum siapa-siapa pun. Maknanya imam yang pertama batal, dia keluar daripada sembahyang. Kita itu tak boleh nak niat mufarakah, tu tak payah kita niat mufarakah. Lagi pulanya, sekiranya kalau imam yang pertama itu batal, dia keluar daripada tempat sembahyangnya, kita tak payah niat mufarakah, walaupun ada yang naik ganti ke tidak ada yang naik ganti dia, kita tak payah niat mufarakah. Rupanya begitu. Sekiranya kalau imam pertama dia batal dan jalan pergi, kita tak payah niat mufarakah. Lagi pulanya apabila ada orang naik ganti, imam yang kedua naik ganti, maka kita tak payah niat mengikut imam yang kedua, sebab memada dengan niat pada masa takbiratul ihram tadi, kita niat nak mengikut imam yang pertama dah batal, imam yang kedua dah naik, sama. Sebab kita katanya nak mengikut imam, siapa-siapa pun boleh. Begitu. Artinya imam apabila dia batal sembahyang tadi, dia tahu kata dia dah batal sembahyang, dia duduk macam orang tak sembahyang. Kalau duduk berlunjukkan masalah, duduk berlunjuk tu bukan cara imam jadi imam, cara orang sembahyang jadi imam. Dia tak pergi ke mana-mana tempat. Apabila batal sembahyang dia buat dia buat begitu masalah. Kalau buat begitu menunjuk katanya nak isyarat kepada makmum katanya sembahyang dia dah batal, atau dia berlunjuk masalah, atau dia berbaring masalah. Maka itu kita makmum tak payah niat mufarakah, tak wajib kita niat mufarakah. Begitu juga apabila imam mati di dalam imam mati, kita sedang mengikut imam, tiba-tibanya imam tu mati, maka apabila imam tu mati, kita tak payah niat mufarakah macam biasa. Tapi tak boleh nak ikut dia lah sebab dia dah mati. Lepas tu ada orang yang lain naik ganti ke tidak ada, maka kita tak payah niat mufarakah. Kalau imam yang pertama mati, sama dengan imam yang pertama batal wuduk tadi. Sekiranya kalau imam yang pertama mati, maka imam yang kedua bagi orang di belakang tu naik ganti jadi imam. Kita makmum tak payah niat mufarakah, tak payah niat mengikut imam yang baru ini. Begitu. Tapi apabila imam
apabila berlaku kematian imam di dalam pada masa dia bawa imam tu jadi terkacau. Jadi makmum di belakang tu semuanya pakat berhenti sembahyang untuk nak sambutkan kematian imam tadi. Sebenarnya tak boleh kita nak berhenti tu. Tak boleh kita nak berhenti. Teruslah kalau sembahyang tu dia dah mati, nak buat macam mana lagi? Kita teruskan sembahyang, nanti lepas pada sembahyang lah. Jadi kalau imam itu dia batal wudu, apabila dia batal wudu, dia pergi keluar daripada tempat sembahyang, atau dia buatlah mana-mana untuk tahu katanya dia dah batal sembahyang. Apabila dia batal wudu, dia batal sembahyang, dia berjalan pergi. Artinya apabila batal wudu, dia berbaring. Artinya buatlah macam mana menunjuk kata dia dah tak sembahyang. Maka kita makmum tak payah niat mufarakah. Tak wajib niat mufarakah. Yang kata niat wajib kena niat mufarakahnya, masalahnya begini. Masalahnya imam sembahyang dia dah batal, tetapi dia tak sedar. Imam sembahyang dia dah batal, tetapi dia tak sedar. Lalu tu dia terus sembahyang. Contohnya burung kena najis di baju dia. Kena taik burung masalah. Burung terbang di atas kepala dia, buang najis kena di atas baju dia di belakang. Lepas tu basah baju dia. Tetapi diri imam sendiri itu dia tak sedar. Diri dia sendiri itu tak sedar lah. Katanya dia dah menanggung najis, dah kena najis, dah menanggungkan najis. Tapi kita makmum yang duduk betul-betul di belakang dia, nyata jelas-jelas katanya baju dia dah kena najis. Dah jadi batal sembahyang dia. Tetapi dia tak tahu, dia teruslah sembahyang dia. Dia tak tahu, dia teruslah sembahyang dia. Maka kita rupanya di situ tak boleh nak mengikut dia, sebab kita dah tahu kata sembahyang dia tu dah batal. Tak boleh kita nak ikut lah. Rupa di situlah wajib niat mufarakah. Rupa begitulah wajib niat mufarakah. Jadi maknanya imam dia dah batal, tetapi dia terus lagi dalam solat dia. Dia tahu ke, dia sengaja ke, dia tahu kata dia keluar angin tadi, tapi buat tak tahu, dia terus pergi. Tapi kita dah yakin kata imam dah batal wudu, maka tak boleh kita nak ikut. Jadi pendek katanya, kalau imam batal sembahyang dia terus dalam sembahyang dia, maka rupa di situlah yang katanya wajib kita kena niat mufarakah. Tetapi kalau imam batal sembahyang, dia berhenti terus, berhenti sembahyang, dia berjalan ke masalah, atau dia buat apa-apa untuk buat apa-apa perbuatan bagi nampak kata dia dah tak sembahyang. Apabila batal sembahyang, dia buat akan apa-apa perbuatan, dia berbaring ke, dia menerap ke masalah, atau dia berjalan ke masalah, atau dia makan ke masalah, untuk nak bagi tahu kata sembahyang dia dah batal, dia dah berhenti pada sembahyang. Untuk nak beritahu pada kita makmum. Maka rupa di situnya tak wajib kita niat mufarakah. Jadi yang masalah yang wajibnya apabila imam dah batal sembahyang dia, tetapi dia terus lagi di dalam sembahyangnya. Tak tahu ke, artinya sengaja ke? Kalau tak tahu, tak berdosa. Kalau tahu, batal sembahyang tapi masih terus lagi, itu berdosa. Maka rupa katanya dia dah batal, tetapi dia terus lagi dalam sembahyangnya, maka rupa di situlah rupa wajib niat mufarakah. Masalah kita belum selesai. Tengok dengan masa tu tak sempat kita nak selesaikan masalah, nak kupaskan masalah. InsyaAllah kita sambung esok lah.
Hari ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah esok kita sambung pada kita ulang balik pada katanya, dan terkadang wajib niat mufarakah seperti datang sewaktu yang membatal bagi sembahyang imamnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana